Hai, jumpa lagi. Okey, bagi sesi PDP Pendidikan Moral Tingkatan 1 kali ini kita akan masuk ke unit 4, iaitu hidup beragama ataupun berkepercayaan membawa berkat. Okey, dalam unit ini kita akan belajar tentang beberapa objektif, iaitu awak akan belajar tentang pelbagai agama dan kepercayaan, dan awak akan tahu bagaimana kita menghormati agama orang lain dan kenapa kita perlu ada agama ataupun kepercayaan diri sendiri. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, di Malaysia ada 3 kaum utama dan 80 etnik di Malaysia. 3 kaum utama itu adalah terdiri daripada kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. Dan 80 etnik itu cikgu hanya dapat senaraikan sebahagian di sini sahaja. Awak sendiri boleh lihat slide di situ. Dan jika awak ada minat untuk mengetahui apakah 80 etnik itu, awak sendiri boleh explore di Google. Okey, seterusnya, bagi setiap kaum ataupun etnik, mereka sendiri ada agama dan kepercayaan masing-masing. So, kali ini untuk agama kita akan belajar tentang 5 jenis agama, iaitu agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, agama Hindu dan agama Sikh. Manakala untuk kepercayaan, okey, di Malaysia ada kepercayaan, ada banyak jenis kepercayaan, tetapi hari ini cikgu hanya fokus kepada 2 kepercayaan sahaja, iaitu Kinorohinggan dan kewujudan kuasa gaib. Kinorohinggan ini adalah dipercayai oleh orang Kadazan dan kewujudan kuasa gaib adalah dipercayai oleh orang asli Semai. So, untuk secara lebih lanjut, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam slide ini cikgu sudah membanding bezakan setiap komponen bagi setiap agama. Okey, mari kita lihat barisan melintang yang pertama. Okey, komponen barisan pertama itu adalah mengenai siapakah penganut bagi setiap agama. Okey, contoh agama Islam, siapa penganut dia? Iaitu orang Melayu dan sebahagian daripada orang Bumi Putra. Okey, kita lihat ke agama Kristian. Siapa penganut agama Kristian? Okey, cikgu senarai di situ, penganut Kristian adalah terdiri daripada orang Cina, orang India dan juga sebahagian daripada Bumi Putra yang bukan Islam. Okey, kita teruskan ke komponen yang kedua, iaitu barisan yang kedua, barisan melintang yang kedua. Apakah komponen di situ? Okey, komponen itu adalah mengenai tentang amalan dan kepercayaan bagi setiap agama. Okey, cikgu nak tanya dahulu, bagi orang yang bukan Muslim, bagi anak murid yang bukan Muslim, adakah anda tahu orang Muslim ataupun rakan-rakan Muslim anda, mereka perlu solat berapa kali? Adakah anda tahu? Okey, jika awak tidak tahu, cikgu beritahu kamu pada hari ini. Bagi rakan-rakan ataupun bagi orang Muslim, mereka perlu solat 5 kali sehari. Ya, betul. Mereka perlu solat 5 kali sehari. Dan mereka
ada satu amalan iaitu mereka perlu berpuasa pada bulan Ramadan dan mereka tidak makan khinzir dan anjing. So awak jangan makan khinzir di tempat mereka. Itu adalah satu amalan yang tidak menghormati mereka. Sebab mereka ada amalan tersebut, tidak boleh makan khinzir dan anjing. Okey, mari kita lihat ke agama Hindu. Apakah amalan Hindu, amalan dalam agama Hindu? Okey, iaitu membawa buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk dipersembah kepada Tuhan. Maksudnya, bila orang Hindu ataupun kaum Hindu, bila mereka nak pergi sembahyang di dalam kuil, mereka perlu membawa buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk letak di sana untuk dipersembah kepada Tuhan. Mereka akan bagi Tuhan mereka untuk makan dahulu sebelum mereka bawa balik untuk makan sendiri. Dan amalan yang kedua adalah mereka akan duduk bertapak. Okey, mari kita lihat ke agama Buddha. Apakah amalan Buddha? Okey, yang pertama adalah mereka melakukan meditasi. Okey, mereka meditasi, mereka akan menenangkan fikiran dan fikir tentang agama mereka sendiri. Itu adalah meditasi. Dan mereka mempercayai nasib dan Tuhan. Okey, selalu kita dengar orang Cina kata, "Oh, awak ni ada ong ah. Ong ini bagus ni. Oh, rumah ini ada feng shui. Feng shui ini sangat bagus. Feng shui rumah ini sangat bagus. Boleh beli, boleh beli." Okey, nasib dan Tuhan adalah berkaitan dengan ong. Ong itu ialah nasib yang bagus dan feng shui adalah feng shui yang bagus jugalah. Okey, ong dan feng shui adalah berkaitan dengan nasib dan Tuhan. Dan bagi agama Buddha, mereka mempercayai kehidupan semula selepas kematian. Okey, mari kita lihat ke agama Kristian. Apakah amalan agama Kristian? Okey, bagi penganut agama Kristian, mereka akan pergi sembahyang pada setiap hari Ahad. Dan bila mereka pergi ke gereja, mereka akan menyanyikan lagu keagamaan mereka sendiri dan membaca kitab. Sama seperti bagi penganut Islam, mereka pun ada membaca kitab mereka sendiri. Okey, bagi agama Sikh pula, okey, apakah amalan mereka? Okey, agama Sikh ini, orang Sikh ini kita jarang dengarkan. Tapi orang Sikh ini kebanyakan kita boleh lihat di Semenanjung Malaysia, iaitu di Pulau Pinang, di Perak, di Terengganu dan lain-lain. Awak sendiri boleh explore di Google. Okey, apakah amalan mereka? Mereka akan samakan Tuhan sebagai kebenaran mereka. Maksudnya apa yang betul adalah ditetapkan oleh Tuhan mereka. Mereka kata, oh, itu adalah betul dan mereka percayai itu adalah perkara yang benar. Okey, seterusnya menerima teori karma. Apa itu teori karma? Okey, teori karma ini adalah mereka percaya setiap individu akan melalui banyak kali putaran kehidupan sebelum mereka mencapai nirvana. Okey, untuk teori karma ini, jika awak nak tahu secara lebih lanjut, awak sendiri boleh cari di Google untuk mengetahui dia. Okey, mari kita lihat ke komponen yang ketiga,
barisan melintang yang ketiga iaitu adalah mengenai perayaan-perayaan yang disambut oleh setiap agama. Dan komponen keempat adalah mengenai tempat sembahyang bagi setiap agama. So awak sendiri boleh baca, awak sendiri boleh lihat di situ. Okey, seterusnya adalah mengenai dua kepercayaan yang cikgu sebut awal tadi, iaitu daripada keturunan Kadazan dan keturunan orang asli Semai. Apakah kepercayaan mereka? Okey, bagi Kadazan, bagi keturunan Kadazan, mereka percaya kepada Kinoro Hinggan, iaitu mereka percaya Tuhan dapat menghalang pengaruh kuasa gaib seperti syaitan. Dan untuk keturunan Kadazan ini mereka ada satu upacara iaitu upacara Magavau, iaitu upacara kesyukuran bagi menghormati semangat padi untuk pesta keamatan. Okey, bagi orang asli Semai, mereka percayai tentang kewujudan kuasa gaib. Mereka percayai tentang setiap keburukan dan kebaikan ada balasan mereka sendiri. Jika awak buat baik, awak akan dapat balasan yang baik. Jika awak buat jahat, awak akan dapat balasan yang jahat. Okey, seterusnya adalah bagaimana kita nak menghormati agama kaum lain. Okey, yang pertama, awak perlu ingat bila kita lihat kawan ataupun rakan yang beragama lain, berlainan agama, mereka tengah sembahyang, apa awak perlu buat? Awak tidak boleh buat bising. Jangan bercakap dengan kuat-kuat yang boleh mengganggu rakan kamu sembahyang. Jangan ketawa kuat-kuat atau ketawa beramai-ramai apabila rakan kamu tengah sembahyang. Itu akan mengganggu mereka. Itu adalah satu tanda tidak menghormati mereka. Okey, yang kedua, apabila awak nampak ada penganut ataupun ada rakan-rakan kamu ataupun ada jiran kamu ataupun saudara mara kamu tengah sembahyang, awak jangan mengejek. Ataupun awak nampak rakan kamu, awak adalah penganut agama Kristian, bila nampak penganut agama Islam tengah sembahyang, awak tidak pernah tengok, lepas tu awak rasa lucu, awak jangan ejek ataupun ketawa mereka. Sebab setiap agama ada cara sembahyang mereka dan kita perlu menghormati mereka. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, ini adalah fokus kepada Muslim. Siapa rakan yang berpuasa? Muslim kan? Muslim yang berpuasa. So, bagi kita yang tidak berpuasa, bagi orang Cina, bagi India, bagi orang Bumi Putra yang tidak puasa, bila nampak rakan Muslim yang berpuasa, kita jangan makan minum di hadapan mereka. Itu adalah satu tanda tidak menghormati mereka. So, bila nampak mereka berpuasa, bila kita nak makan, kita perlu jauh daripada mereka, makan dahulu sebelum kita mendekati mereka. Itu baru menghormati amalan keagamaan bagi orang Muslim. Okey, seterusnya cikgu akan sentuh tentang
Mengapa setiap orang perlu ada agama dan kepercayaan diri sendiri? Okey, itu adalah merujuk kepada kepentingan kita hidup beragama dan berkepercayaan. Okey, yang pertama, kepentingan yang pertama adalah kita boleh lebih mendekati diri dengan Tuhan. Maksudnya, bila kita meditasi, bila kita membaca kitab, kita lebih percaya kepada Tuhan. Bila kita menghadapi sesuatu masalah atau bila kita menghadapi sesuatu tekanan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah ataupun tekanan satu demi satu. Itu sudah merujuk kepada kita sudah mendekati dengan Tuhan. Okey, seterusnya, bila kita belajar, bila kita sembahyang di tempat sembahyang sendiri, kita akan belajar sesuatu. Belajar apa? Belajar sesuatu amalan yang baik. Contoh, kita perlu mengamalkan sikap tolong menolong. Apabila kita nampak seseorang dalam kesusahan, kita tolong mereka. Apabila awak nampak cikgu perlu pertolongan di sekolah, awak sendiri ambil inisiatif untuk pergi membantu cikgu. Itu adalah satu amalan yang baik. So, bila awak ada agama sendiri, awak akan belajar amalan yang baik. Dan secara automatik awak boleh membezakan apakah amalan yang baik awak harus belajar dan apakah amalan yang buruk awak harus menghindari ataupun menjauhkan amalan yang buruk itu. Okey, itu adalah kepentingan yang kedua. Awak boleh membezakan amalan yang baik dan amalan yang buruk. Dan seterusnya, jika awak sudah belajar amalan yang baik dan awak boleh bezakan amalan yang baik, secara automatik awak akan menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia. Kalau awak belajar dan mengamalkan amalan yang baik. Kalau awak tahu amalan yang baik tetapi awak tidak pergi mengamalkan dia, awak mengamalkan amalan yang buruk, itu pun tidak akan membantu awak untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Awak perlu mengamalkan amalan yang baik, baru awak akan menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia. Itu adalah kepentingan yang ketiga, iaitu kenapa kita perlu ada agama sendiri. Dan yang keempat adalah bila semua orang mengamalkan amalan yang baik dan semua orang akan adalah manusia yang berakhlak mulia, secara automatik dia tidak ada kes jenayah berlaku, iaitu mencuri, merompak, meragut dan seterusnya dan sebagainya. Kes jenayah akan semakin menurun. Bila kes jenayah semakin menurun, itu akan menjamin kesejahteraan hidup setiap manusia. Itu adalah kepentingan yang keempat, menjamin kesejahteraan hidup setiap rakyat manusia. So, cikgu senaraikan 4 kepentingan di situ. Awak boleh lihat dan sudah tamat di sini. Cikgu akan beri latihan. Sila lihat latihan. Okey, terima kasih.